Mekah, Madinah, mana pergi tak? Janganlah. Ada orang salah faham, dia cakap dengan saya, Tuhan bagi rezeki, ada orang rezeki dia apa? Cepat kahwin. dia kata, Tunjukkan aku Muhammad. Entah macam mana malam tu dia tidur, dia mimpi, dia nampak sesusuk tubuh tapi dia tak dapat tengok muka dia sebab cahaya tu terang betul. Dia kata, dia tak dapat tengok. Tapi dia nampaklah susuk tubuh seorang lelaki tapi dia tak dapat tengok muka dia sebab terang sangat, dan dia yakin itu Nabi Muhammad SAW. Terjaga daripada tidur, dia kojut kawan, "Weh, bawa aku pergi masjid sebab aku nak masuk Islam." Terus mengucap dua kalimah syahadah jadi Masjid Jami' Kuala Lumpur. Cari imam kat situ, terus mengucap. Dan untuk makluman semua, dalam tempoh dia Islam daripada tahun 2002 boleh pun 2003 boleh, sampai sekarang dia dah mengislamkan lebih daripada 8 boleh ke 9 boleh kawan-kawan dia yang lain untuk masuk Islam. Kita yang dah Islam daripada kecilnya, seko pun tak dapat. Seko seorang pun tak dapat. Seko pula kan, penjodoh bilangan tak betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara, bahagia tuan pengerusi surau Nur Hidayah. Surau Nur Hidayah. Begitu juga kepada imam, barisan jawatankuasa penggerak aktiviti surau, pemimpin tempatan di semua peringkat, termasuklah ketua-ketua lorong, ketua-ketua section yang ada kat sini, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur sangat-sangat dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini di dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Macam tu. Jadi hari ini tuan-tuan sekalian, seronoklah saya nak ceramah di sini hari ini sebab saya tak pernah datang sini. Masjid itu dah pernah kan. Jadi surau ni alhamdulillah, saya suka datang tempat yang saya tak pernah datang. Nak-nak pula dia booking lama kan. Nak-nak pula memang tahun ni kalau ceramah daripada bulan Jun sampai bulan 12 semua booking tahun lepas. Sebab satu lagi faktor dia, bulan 9, 10, 11, 12 saya terbabit dengan umrah kan. Jadi tarikh tu dah tinggal sikit kan. Dan saya ceramah pula satu hari 3 ke 4 ceramah sehari. Terpaksa kalau saya ambil satu aja, nanti kan lagi lambat tentu sampai kan. Itulah, nak nyampaikan mikrofon kat saya pun lambat. Bayangkan tu macam mana nak macam mana. Gua. Jadi macam itulah, saya baru balik pada umrah tu, suara saya macam sengang sikit lah. Ni dah okey sikit lah. Balik pada umrah, habis pada umrah tu terus pergi ke Kuwait. Pada Kuwait balik seminggu dah tak berhenti ceramah. Macam itulah. Dan kebetulan pula saya first time pergi umrah musim panas. Tak pernah sebelum ni musim panas ni. Keluar daripada hotel subuh panas. Jadi tu yang dia jadi macam suara tersumbat selsema ni bukan sebab panas, sebab bilik sejuk sangat. Bilik dia sejuk kan. Hari Rabu dan Khamis lepas di Madinah cecah 44 darjah. Di Kuwait pernah cecah masa musim panas itu, pernah cecah 62. Memang panas betul lah, tapi dia punya panas tak macam kita, panas lembab kan, dia orang panas berangin kering kan. Jadi itulah. Jadi hari ini boleh cerita tentang Rasulullah SAW, satu-satunya manusia yang hebat. Tak ada manusia yang lebih hebat daripada dia. Ikon kan, ikon. Kalau kita tengoklah pelakon popular lah dulu, malam tadi ada anugerah berita harian. Jadi saya faham jemaah surau ni tak tengok, saya tahu. Saya tahu kan.
Ada yang tak kesurau malam tadi dah tengok benda tu kan. Jadi kita tengok setiap tahun berubah-ubah kan. Siapa yang dapat pelakon popular tu. Malam tadi siapa dapat pelakon popular tu? Nyampah saja yang umpan kan tak nak jawab kan. Yang saya nampak orang share tu penyanyi popular pun bertukar. Malam tadi dah Kai Bahar pula dapat. Saya nampak tu satu tadi. Lepas tu macam pelakon dulu kan. Dulu yang pernah dapat kita tengok pelakon-pelakon ni dulu zaman Iman Manan kan. Rahim Razali, Iman Manan, Jaludin Hasan, masa tu watak hero dah, sekarang watak bapak tak dapat dah, wakil-wakil pembantu je. Dulu Rita Rudaini tu dia dapat pelakon agaknya lah pelakon utama, sekarang dah pelakon pembantu je. Kemudian macam tu lah tiba-tiba sekarang ni zaman Syukri Yahya. Dulu dia pelakon pembantu, dia dah upgrade naik pelakon utama. Kemudian lepas Syukri Yahya, lepas tu dengar Syafiq Khail pula, dengar dah, lepas tu tak sesiapa hero pun tak tahu dah kan. Tahu-tahu dah ada pelakon baru, tiba-tiba nampak Samsul Debat pun berlakon, contoh kan, contoh. Jadi kita nampak watak tu berubah-ubah. Pasal tak? Pelakon utama tu tiba-tiba orang ni dah tak relevan dah, orang ni pula tiba-tiba dah orang ni pula jadi hero. Tahun depan silap-silap ada hero baru lagi, sampai kan ada orang perempuan gila nak bergambar dengan dia. Macam tu lah pelakon wanita pun macam tu, berubah-ubah. Tapi bila kita buat program di surau, kita panggil mana-mana penceramah sekalipun, tiap-tiap tahun kita panggil penceramah berbeza-beza, tajuk pun beza-beza, Maulud Nabi, Ma'al Hijrah, Isra' Mi'raj, cerita pasal Ramadan, cerita pasal Syawal. Watak utama yang diceritakan dalam ceramah tetap Nabi kita, tak tercabar oleh mana-mana orang lain. Malahan ketika sebelum Nabi lahir lagi, nama Nabi dah terpampang di tiang arasy Allah. Sehinggakan satu ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah Ta'ala, Nabi Musa dapat kelebihan, dapat cakap terus dengan Allah Ta'ala. Jadi jangan orang sini tanya, pahallah kita tak boleh cakap terus dengan Allah. Tak sampai level kita lagi. Kau dapat bercakap mati terus pun boleh kan. Dia tak tahap itu. Nabi Musa boleh berbicara terus, tapi Nabi Musa tak nampak wajah Allah, tapi dapat bercakap dengan Allah. Dan bila bercakap dengan Allah tu, Allah bagi tahu, wahai Musa, barang siapa yang mati nanti bertemu dengan aku dan dia tidak beriman dengan Ahmad, nescaya akan kumasukkan dia ke dalam api neraka. Nabi Musa pun tanya, siapa pula Ahmad ni? Rupa-rupanya Nabi kita di dunia disebut Muhammad, di langit digelar sebagai Ahmad. Siapa lelaki yang nama Ahmad, buat panggil elok. Kan nama dah elok, dah nama Ahmad kan. Kita nama penting Ahmad ya kan, tapi Ahmad tu sebenarnya nama Nabi. Ya, jago panggil elok. Kita yang goma tambah-tambah hujung tu, Ahmad Lorong, Ahmad Kodai, Ahmad Kupi, macam-macam lah kan, kita tambah-tambah kan. Tapi sebenarnya Ahmad tu nama yang mulia, nama Nabi kita. Tu sebabnya hari ni nak bagi nama anak, bagi nama yang elok-elok. Letak Muhammad, cantik dah. Iya, letak nama Nabi. Saya dah tak boleh nak adjust nama saya dah. Mak ayah saya memang arwah abah semakin goma nama Samsul tu, tak tahu kenapa. Saya 5 beradik, semua Syamsul. Syamsul Amri, Syamsul Fazli, Syamsul Hafiz. Kemudian adik saya yang kembar lelaki perempuan tu, Syamira Hafiza, Syamsul Hafizi. Jadi 5. Jadi jangan letak nama anak Syamsul, sebab Syamsul ni maksudnya matahari. Syamsul Amri, ketua segala matahari, panih. Faham tak? Kena cari makna elok-elok. Iya. Letak pula Syamsul Debat, lagi teruk. Berdebat pula matahari tu. Baik, jangan. Letak nama baik-baik. Kalau tuan-tuan pernah panggil lah seorang penceramah namanya Ustaz Haji Norazami Haji alias Imam Besar Masjid Besi Putrajaya. Dia cakap dengan saya, Long, dia panggil saya Long, kau cakap dengan semua orang ni. Dia gama minta nama dengan imam. Contoh minta nama dengan imam. Contoh nama akak siapa kak? Nurul apa? Nurul Syariza. Panggil apa? Panggil Syari, panggil Syariza. Nurul tu baik apa? Itu maksud imam tu tadi. Dia kata apa? Kau ambil nama apa panjang, sudah sebut satu je. Nampak tak? Lepas tu dah potong lagi tengah Syari je. Nampak tu? Tu cakap lain kali jangan minta nama dengan imam. Letak nama biar pakai kata. Sekarang nama sampai 3.
3 orang kap nama dia. Nurul Syariza Eliana. Panggil Yana yo dekat situ. Habis Nur Syariza ni saja je. Macam tu. Apa benda letak nama yang memang itu, letak skotol dia. Yunus sadar. Ada cakap Yunus nama orang tua. Siapa cakap nama orang tua? Tu nama Nabi. Nampak tak? Tu sebab budak-budak tak tahu sekarang. Nama Fatimah nama orang tua. Apalah nama anak Nabi. Nampak tak? Berbanggalah orang nama Fatimah. Kan? Aisyah kan? Bolehlah nak letak Siti Aisyah. Jadi bila panggil anak tu, panggil nama anak Siti Aisyah. Jadi bila terpanggil dia tu, lain tau penerimaan dalam jiwa dia. Saya dengan Abang Samsul Rau-Rau lagi pula sama. Sama sebab apa? Kami dua-dua kat kampung orang panggil Acoy. Cuy mana cuy? Acoy mana cuy? Tu rapat betul tu dalam keluarga tu. Ya. Kan? Macam itulah. Jadi balik cerita tadi, hebatnya Nabi kita. Nak cerita kepimpinan Nabi ni, Nabi memang yang terhebat. Sebab apa kepimpinan Nabi hebat? Sebab kualiti Nabi tu. Akhlak Nabi. Macam mana tak dari kalau kita tak cakap Nabi hebat, kita imbas balik peristiwa Isra wal Mi'raj. Ingat tak peristiwa Isra wal Mi'raj hari itu? Macam mana Nabi kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu adalah merupakan waktu Nabi tengah sedih benar-benar, tahun kesedihan. Kenapa Nabi sedih? Sebab Nabi kehilangan 2 insan yang tersayang, iaitu seorang sama isterinya Siti Khadijah, seorang lagi siapa tu? Abu Talib tu dik. Bapa saudara Nabi. Bagus dik ni. Dia yang berani jawab. Yang lain semua ya agak macam tu kan. Bapa saudara Nabi. Sedih Nabi. Dua-dua ni orang yang rapat dengan Nabi. Jadi Nabi terubek hati bila Allah datang jemput pakai Nissan Sentra. Pakai apa? Pakai apa Allah Ta'ala jemput ni? Pakai buruk. Sebelum nak ni tak nak cerita perjalanan kan. Tapi dalam satu malam Nabi diperjalankan daripada minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Dalam ayat surah Al-Isra ayat yang pertama tu beritahu macam mana diperjalankan hamba-Nya pada waktu malam daripada Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Apa yang berlaku di Masjidil Aqsa? Nabi turun. Saya tak nak cerita detail lah perjalanan tu. Di Masjidil Aqsa apa berlaku? Nabi turun, Nabi bersolat di sana, yang mana Nabi jadi imam, yang menjadi makmum adalah segala para anbiya dan mursalin. Nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain jadi makmum. Beratus ribu, berpuluh ribu tu kan yang ada belakang tu, semua makmum. Nabi kita jadi imam. Ingat tak masa Nabi naik ke atas? Saya short kan ni. Kalau nak dengar detail makna Isra Mi'raj, sebab kena kau panggil lagi. Kena panggil lagi untuk next ceramah. Saya tak nak bagi detail biar ada suspend. Macam tu. Walaupun dah dengar setiap tahun kan, setiap orang ada cara yang berbeza. Kan? Jadi kalau kita tengok Nabi, waktu Nabi naik dari satu langau, satu ke tangga, satu langit ke langit, ke Nabi nampak sampai ringkas cerita Nabi menghadap Allah Ta'ala. Apa Allah Ta'ala beritahu dekat Nabi? Salah satunya Allah Ta'ala beritahu, aku kurniakan kepadamu panji liwa'ul hamd, yang mana para Nabi dan Rasul-Rasul yang lain akan bernaung di bawahnya. Nabi kita jadi ketua. Masa itulah nak beritahu dekat semua, tanpa menjatuhkan, tanpa merendahkan martabat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang lain, semua merayu pada Allah, ya Allah, jadikanlah kami ni umat Muhammad, tolonglah bagi kami jadi umat Muhammad. Tapi tak dapat. Kita yang dah dapat jadi umat Muhammad ni macam-macam perangai kan, dah dapat jadi umat Muhammad tapi tak ada rasa apa, relax macam tak ada apa-apa. Antara yang hebat orang yang datang hari ni lah, sebab dia tak poi hari Sukan Negara tu kan. Tak, yang semana dah jogging pagi tadi, ni Abu sampai poi jugalah, tak apa, tak salah dah. Semalam saya keluar Radio Negeri FM, dia tanya tentang sukan. Nabi pun bersukan. Yang apa sukan? Nabi tak main nak cakap. Nabi tak ada buat apa, siapa cakap Nabi bersukan? Sukan berkuda, sukan memanah,
Dan Nabi juga bagi tahu suruh kita belajar berenang. Nabi kata, ramai antara kita ni belajar berendam. Kat swimming pool tu contoh ya dia kan. Belajar berenang sebab rupanya dia bantu pernafasan kita sebenarnya. Jadi itu antaranya. Jadi balahan Nabi sebut, tidak beriman seseorang daripada kamu sehingga aku lebih dikasihi daripada kedua ibu bapa, anak-anak dan manusia yang lainnya. Nampak? Kita pun cakap pula cerita ni. Nabi kata tak sempurna keimanan kalau kita tak sayang Nabi lebih daripada kedua ibu bapa, anak-anak dan lain-lain. Macam mana nak buat tu? Susah tuan-tuan kan? Tu sebab hari ni kita nak cakap kenapa pemberat dia tu, pemberat yang Nabi bagi ni sampaikan level tu kena sayang Nabi lebih pada yang lain. Kenapa? Kenapa agaknya? Kenapa kita kena sayang Nabi lebih pada yang lain? Contohlah, soalan paling senang lah. Kenapa kita kena sayang mak kita lebih daripada sayang bini kita? Kenapa ke? Apa sebab? Apa sebab? Nak tanya orang perempuan, apa sebab? Tanya koma. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak dah macam ni. Pula dia. Tak, agak-agak lah. Kenapa kita kena sayang mak kita lebih daripada pasangan kita? Kenapa? Sebab melahirkan. Okey, lagi memang lelaki memang tak boleh nak memberanak tu, tahu tu. Apa sebab agaknya? Sebab apa? Satu, okey lagi. Saya nak tunggu ayat ni, Siapa yang betul kita belanja? Menyusu kan dia. Ada orang tak nyusu anak, dia bagi susu topung ni ada. Daripada kecil susu tak keluar, apa hurut tak pun keluar susu apa dah? Sebab Allah sebut Al-Quran, boy. Payah batu nak nafiin. Macam ni. Sebab Nabi adalah manusia yang paling sayangkan umat dia. Nabi sayangkan kita. Jadi tak patut bonalah kita tak sayang kat Nabi. Nampak tak? Nabi sanggup korban, buat macam-macam, berlapar, ikat paut dengan batu-batu ni biar nak tahan lapar sebab nak sebar dakwah, nak selamatkan umat ni supaya masuk syurga. Macam tu punya sayang kat kita. Tak ada orang yang sayang kita lebih daripada tu, tak ada. Macam tu juga kita sayang mak kita. Sebab apa? Sebab mak kita sayang kita lebih daripada orang lain. Bini kau nak baru berapa tahun, mak daripada kecil. Kita mana tahu nak susu dah ni. Apa kena gigit samut? Tahu dah budak tu kena gigit samut. Cek badan lah kena gigit samut. Tahu kalau lelaki kau ajak pergi diam tu. Nampak tak? Tak, tu sebab beza gerak hati ni. Tu sebab saya kata tadi kenapa kita kena sayang? Sebab Nabi sayang kita lebih. Itu sebab Nabi sebut. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, siapa yang paling kau rindu ya Rasulullah? Nabi jawab apa? Yang paling aku rindu adalah umat akhir zaman. Apa cer? Kata sahabat. Itu saya lah tambah tu. Tak adalah macam tu cakap. Maksudnya kenapa pula? Apa sal? Tim kai. Kata orang Cina kan. Tim kai. Kenapa lah? Nabi jawab, macam mana aku tak rindukan umat akhir zaman dengan tahap mereka tidak dengan tahap mereka taat kepada Allah dan kepada aku, dengan tahap tidak sekalipun mereka berpeluang memandang wajah aku. Hari ni datang ni berharap tadi berselawat beria tadi sebelum Samsul Debat sampai tadi. Kan? Kita selawat sebut nama Nabi. Kan? Macam mana kita boleh buat benda tu? Sebab kita tahu selawat tu dapat pahala. Walaupun ada orang yang tak berapa nak selawat tadi, tapi ada bunyi jadilah. Tapi tadi makna kata sebab apa kita buat? Takkan tak selawat kot. Dah orang selawat dah. Sallallahu ala Muhammad. Kita pun buatlah macam mana lagu sekalipun kita buat. Maknanya menggambarkan kasih sayang kita sepatutnya. Jadi kalau kita tengok dari segi Nabi ni kan, usaha yang Nabi buat untuk menyelamatkan umat Islam daripada dulu sampailah ke hari ini. Berterusan sebenarnya melalui risalah dakwah Nabi yang disampaikan.
Sampai satu ketika Nabi sebut, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Bila dah sebut turun ayat tu, gembiralah Saidina Umar, Saidina Ali, semua riang betul dengar. Oh, dah lengkap dah agama kita, dah lengkap. Seorang yang sedih. Siapa yang sedih? Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar pergi ke rumah dia, sedih. Yang lain pula gembira ikut Nabi balik. Kemudian yang ikut Saidina Abu Bakar ni, Saidina Umar sama kan, pahala dia sedih pula. Saidina Umar pun pergi. Saidina Umar pergi ikut Saidina Abu Bakar. Dia pun bagi salam. Saidina Abu Bakar keluar. Kenapa kau sedih, menangis dia? Kenapa? Kau tak gembira, kau dah lengkap dah agama kita. Maka apa jawab Saidina Abu Bakar? Apabila Rasulullah menyebut bahawa telah lengkap agama kita ini, bermakna tak lama lagi kan anak-anak Nabi akan menjadi yatim, isteri-isteri Nabi akan menjadi janda, Nabi akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masa tu menjerit, berteriak. Saidina Abu Bakar cakap tu sambil menangis dan berteriak, dan teriakan tu terdengar daripada rumah Nabi. Bila terdengar kat rumah Nabi ni, Nabi pun datang dengan Saidina Ali. Datang. Sebab rumah tak jauh. Rumah dia tak jauh, dekat-dekat je. Itu sebab nanti kalau siapa ada peluang pergi umrah, pergi Madinah, masuk muzium Nabi tu. Sebab dia ada satu macam replika, macam peta tanah Mekah dengan Madinah tu. Kita tekan rumah Saidina Abu Bakar, apa menyala dia. Oh, situ rumah. Tak menyala rumah Saidina. Oh, situ jarak dia, kita boleh tahu. Pergi masuk. Kan siapa pergi umrah. Jadi bila datang, kenapa? Apa cerita ni? Saidina Umar tanya, benarkah apa yang aku dengar? Bahawa tak lama lagi kau disebabkan lengkap dah agama, bahawa kau akan ambil nyawa. Memang benar. Saidina Ali pula menjerit, menangis sampai pengsan, mengelota-ngelota Saidina Ali. Macam itulah sayang dekat Nabi. Kan? Jadi kalau cerita kisah Nabi ni meromang bulu tongkok lah. Bulu tongkok tapi susik senyap. Tongkok ni. Kan? Dia pun sama musik senyap kan? Macam itulah. Jadi tu sebabnya Nabi ni adalah Nabi yang Nabi nak pimpin kita, pemimpin yang baik. Sebab Nabi pimpin kita ni bukan hanya memimpin masyarakat, tapi memimpin kita masuk ke dalam syurga. Nabi dah tahu lama dah. Nabi masa duduk tu, sahabat tanya. Nabi kata, sesungguhnya nanti akan tiba masanya, umat Islam akan dikerumuni oleh bangsa-bangsa seluruh dunia, seolah-olah ingin menjamah hidangan. Nabi kata ingin menjamah hidangan. Lepas tu sahabat tanya, kenapa pula? Adakah umat Islam pada ketika itu tak ramai? Nabi pun jawab, bahkan umat Islam sedemikian ramai bilangannya, tapi tak ubah umpama buih-buih di lautan. Buih lah. Macam mana buih? Buih sabun tempat peletup, pecah. Penuh angin pecah, tak penuh angin pecah tu, sikit bergagal, sikit pun pecah. Kan? Dan pada ketika itu dicabutkan perasaan takut musuh-musuh Islam kepada Islam. Memang kita nampak sekarang apa dia peduli ke Israel tu. Zionis tu tak ada dia peduli dah. Kan? Tak ada dia peduli, tak ada takut dengan Islam ni. US tak ada dia takut, berkawan lagi dia dengan geng-geng yang besar tu. Kan? Iya. Tak ada takut dah. Dan pada ketika itu sahabat tanya, kenapa? Rasulullah, kerana pada ketika itu umat Islam dilanda penyakit wahan. Penyakit wahan ni penyakit apa ya? Penyakit wahan ini adalah cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati. Malahan Nabi kata umat Islam akan dihinggapi, akan dijangkiti penyakit-penyakit orang-orang terdahulu. Apa dia? Terlalu banyak bersukaria. Yang pertama, Goma deh. Anugerah bintang popular. Bersukaria tu. Berio pakai sanggul sampai ke bumbung. Gaun dia dah duduk tak habis lagi kat pintu tu. Nampak tak? Pakai tinggi-tinggi macam tu. Ikut siapa? Ikut siapa? Ikut kafir. Senang cerita. Tak ada ikut Islam, tak ada Nabi ajar dah. Kan? Nampak tak?
Bersuka dia, ada je anugerah-anugerah nak buat. Ada je pesta-pesta anak dia buat. Gembira kan? Kemudian begitu juga terlalu mewah. Mewah betul. Cuma masuk tengok taman-taman perumahan ni. Kalau boleh nak buat laluan drive-thru. Kan? Kalau boleh kan. Dah 2 tingkat, 3 tingkat, 4 tingkat. Rumah gila betul. Penthouse. Sekarang kalau tengok harga rumah Kek Kajang ni saya tengok hanya hanya tak tahan. Hanya 800,000 sahaja. Sahaja katakan macam RM8 kau buat kan. Macam itulah bahasa orang sekarang. Begitu juga mengumpul harta sebanyak mungkin, penipuan dalam merebut harta dunia, saling memarahi, dengki-mendengki hingga menzalimi satu sama lain. Malahan Nabi kata salah satu tanda akhir zaman, banyak tanda akhir zaman ni. Apa Nabi kata? Urusan umum diberikan kepada mereka yang bodoh. Urusan umum bagi mereka yang tak cerdik. Mamai sekarang ni. Jawatan tinggi, bangang yang melantun. Macam itulah, saya tak cakap orang Malaysia ni, tahu orang mana, Zimbabwe ke mana tak tahulah. Macam itulah kan. Iya. Kan? Itulah. Macam saya lah contoh. Tiba-tiba nak lantik jadi menteri. Janganlah kau bagi aku menteri kesihatan, tak kono tu. Kan? Latar belakang Samsul Umat apa? Latar belakang dia public admin dan juga law LLB. Jadi dia legal. Jadi kalau jadi penasihat undang-undang di Jabatan Perdana Menteri, barulah kono. Contoh, saya tak minta jawatan tu, dia ni bagi contoh. Contoh jawatan. Jawatan bendahari surau bagi orang yang tak pandai mengira. Macam mana? Betul tak? Bendahari surau jenis yang ada rekod kelepet duit kat bank. Macam mana? Memanglah ada kerja bank, tapi dah pernah kena buang kerja sebab nipu duit orang. Contoh. Tak boleh lah macam tu. Urusan umum diberikan pada mereka yang bodoh, jangan. Kan? Dah nampak dah. Banyak lagi. Seorang ibu melahirkan tuannya. Banyak hari ni. Dia bagi mak jaga anak. Jaga anak tu tak salah. Tapi cara anak melayan mak. Kan saya dah bagi duit gaji bulan ni. Mak jagalah. Apa masalah mak? Dia saron mak macam tu. Sepatutnya adab seorang anak bagi duit kat mak ni. Mak, ni duit bulan ni tolong jaga anak saya tahu tak cukup, sampai bila pun tak cukup mak. Ini tanda terima kasih mak, ini je saya mampu bagi. Kalau ikutkan jasa mak besar betul mak untuk saya dan anak-anak saya. Macam tu cakap. Lagi semangat Wan nak jaga cucu tu. Tapi hari Sabtu ni tak dapat dah. Wan ada kuliah duha teh. Macam tu kan. Tentu betul lah. Nampak tak? Tak ada. Mak kena jaga anak saya. Tu tuan tadi tu. Nampak tak? Dia marah, mak mentang-mentang dia bagi gaji, dia belagak. Tu sebab saya tanya mak saya, mak boleh tak tolong jaga anak? Dululah masa anak kecil saya tanya, boleh tak? Tahu tak mak saya jawab apa? Dah ponek jaga kau, nak jaga anak kau pula. Mak saya macam tu je. Senang tuan-tuan, dah mak tak nak jaga tak apalah. Dah baik macam mana, dah mak cakap macam tu. Kan? Lepas tu, ada lagi satu lagi tanda-tanda akhir zaman, iaitu berleluasanya al-harj. Berleluasanya al-harj ni apa? Pembunuhan. Hari ni hilang seminggu, habislah. Mati dah ni kata. Mati dah ni, tak ada lah ni dah. Dah buat report polis dah. Kan? Risau sekarang ni, hilang risau. Dulu kan zaman kita kecil-kecil dulu kan, pergi beli bawang kat kedai tu beli bawang 2 kilo, lepas tu topung 1 kilo. Kita jalan kaki. Sekarang berani tak bagi anak-anak kecil kita keluar pergi beli kedai? Tak berani. Tak berani dah sekarang. Lain macam. Hilang, bunuh. Hari tu dekat Batu Gajah ada satu hotel tu. Dia nak dalam proses perceraian isteri dengan suami. Suami tu panggil dia datang ke bilik hotel tu. Konon nak berunding, rupa nak dibunuh bini. Mati bini. Masalahnya hotel itulah aku menginap bila nak camah kat Batu Gajah. Dah takut dah nak pergi hotel. Macam tu lah kira. Dan lain-lain lagi. Maka dah keadaan macam tu banyak sekarang ni. Banyak lagi lah. Tu tajuk lain lah. Maknanya ada satu tajuk lagi lah kena panggil. Dah 2 ceramah dah kena panggil. Kan? Jadi apakah sandaran kita? Maka itulah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 Allah beritahu apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsiran.
Sadaqallahul azim. Dalam ayat tu kata, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada contoh ikutan terbaik. Nampak uswatun hasanah, contoh ikutan terbaik. Dia bukan ayat tu maksudnya bajet baik tau. Dia bukannya antara yang terbaik, antara terbaik, yang ni baik, termasuk ni pun baik. Tak, tapi contoh ikutan terbaik. Maknanya close ended, tak ada pilihan lain. Itulah sesuatu yang terbaik. Dalam tu dah beritahu kan, uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Siapa nakkan rahmat Allah, nakkan hari akhirat, wa zakarullaha katsira, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Jadi tak ada pilihan lain. Tapi kalau orang sini, apa nama taman ni? Puncak Saujana, nak pilih juga nak ikut Blackpink, nak ikut juga Shah Rukh Khan kan nak ikut juga artis-artis tu sebagai ikon terbaik dalam hidup dia, tak dapat tolong tu dah. Nampak tak? Ikutlah Nabi kita kan. Jadi Rasulullah SAW berpesan, aku tinggalkan pada kamu dua perkara, kalau kamu berpegang dengannya, nescaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Itulah Al-Quran dan sunnahku. Masalahnya hari ini, dalam zaman dunia tanpa sempadan, dasar langit terbuka, dah ada orang yang lebih pandai daripada kita, iaitu ada golongan tertentu yang sekular. Ada grup ni dia pegang Quran sahaja, dia tak pegang hadis. Dia kata hadis ni semua hearsay, rumus, kata-kata yang disampaikan tak boleh pakai. Dia pegang Quran saja. Masalahnya orang ni dekat KL, dekat bandar-bandar besar, dia orang bukan biasa-biasa. Kita kalau berhujah lawan dengan dia, dia petik ayat Quran, dia hafal. Kan dalam surah ni bagi tahu, labuhkanlah pakaian-pakaian kamu. Dia tak sebut pun suruh tutup aurat, dia suruh labuhkan pakaian dia. Tapi dalam kan Nabi kata, tutupkan pakaian kamu ni macam ni, jaga aurat kamu. Akan tiba masanya umatku nanti dia berpakaian tapi sebenarnya dia telanjang. Nabi tegurnya, oh tak, itu rumus. Dia tak nak dengar. Dia pegang Quran saja. Dan orang ni setiap tahun ada persidangan dekat Filipin, dekat Indon. Dia kumpul ramai-ramai untuk bincang benda tu. Itu sebab hati-hati tengok anak kita belajar kat mana. Dia buat apa, dengan siapa, grup mana yang dia join. Takut-takut dia join tu tiba ada pula yang skibidi-bidi ke contoh. Tak ada. Saya dongar-dongar macam tu lah bunyi orang sebut. Betul tidak saya tak tahulah kan. Saya tak kata apa kan. Tapi itulah, tu dia peringkat siasatan, biarlah dia decide yang mana. Tak, kita kena tahu dia bercampur dengan siapa, halakah yang mana. Tiba-tiba kan kau tak semayang lah. Saya pakai niat je bah. Dah niat dah, selesai dah ni. Allah Maha mengetahui. Kata-kata nampak. Dia sabut macam tu. Oh parah kita, jangan main-main. Jadi cakap kat dia waktu makan kau niat dia. Apa hala? InsyaAllah kau jawab ni, kau nyang ni. Mampu je kan. Iya dia macam tu ada orang macam tu. Kan tu, jadi tu. Kan ada seorang tu pula keluar statement dulu. Dia kata apa? Khalwat itu hak individu je. Ada seorang dia kan, kalau ingat khalwat tu hak individu. Betul ke tak betul? Betul. Kalau kau khalwat, kau duduk seseko dalam tu, ialah hak kau, kata. Tapi masalah yang kau berpasangan dalam tu bukan mahram, tu bukan hak kau. Tu kena ingat. Macam tu jawab. Kan? Jadi tu sebabnya sekarang ni contoh ikutan terbaik dah ada, maka itulah yang kita kena ikut. Kenapa kita kena ikut Nabi? Sebab Nabi ni khuluqil azim, akhlaknya yang terbaik. Pemimpin banyak je role model pemimpin yang kita ada, tapi sebab apa lebihnya Nabi banding orang lain? Kepimpinan, dia ni pun boleh memimpin, dia ni pun boleh mengetuai, tetapi kelebihan Nabi adalah akhlak Nabi. Kita nampak kan ada budak tolong orang tu, orang melintas jalan, ya Allah baik budak tu. Budak tu Allah disuapkan mak yang makan, ya Allah. Nabi lagi baik.
Orang tua yang selalu maki hamun dia disuap kan pula. Lagi pula. Bayangkan kalau orang yang maki hamun kita tiap hari, bagaimanakah kaedah suapan kita? Agaklah. Agak ke sini digadak kata ambil kau puas hati dan agak macam tu lah kan. Tapi Nabi macam mana? Nak dibandingkan dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar cuba buat. Dia tanya Aisyah, waktu Rasulullah hidup dulu, apa amalan yang biasa dia buat? Aisyah pun cakap lah, salah satu ni dia jumpa orang tua. Orang tua ni buta. Hari-hari maki hamun Nabi ni. Tapi Nabi, bila sahabat-sahabat goram ni, Nabi kata jangan, biarkan. Nabi macam tu, biar. Sabar Nabi ni. Satu hari tu tengok tak ada. Mana pai orang tua tu biasa ada sini, yang kutuk-kutuk Nabi tu hari tu tak ada. Sahabat cakap padan muka Rasulullah dia dah sakit dah terbaring padan muka dia. Jangan, tak baik. Nabi beli pai rumah dia suap dan dia makan. Tu saya cerita tadi. Sayyidina Abu Bakar pula maka pergi ke rumah dia cuba buat kan. Dia ambil roti. You know what I mean by roti? Bread. Orang sarjana, puncak sarjana dia tak faham roti. Bread lah. Roti dia tak faham lah, roti tak faham. Kan? Dia ambil roti tu, kecil halus, dia cacah dengan air lembut. Kemudian dia suap kan. Bila dia suap, ni saya nak makan apa ni? Suap, kemudian lap, tahu tak orang tua tu? Tui dia keluarkan balik. Kenapa pula? Kenapa? Kau ni siapa? Mana orang yang selalu suapkan aku? Dia suapkan aku lagi lembut daripada kau. Ya Allah Akbar. Nabi lagi lembut dengan tak hari-hari kau nak kutuk dengan orang tua tu. Nabi suap lagi lembut. Menangis Sayyidina Abu Bakar. Kau dah sama kau beritahu apa? Orang yang suapkan kamu tu telah wafat. Dialah Rasulullah SAW. Langsung mengucap orang tua ni masuk Islam. Sebab akhlak tu saya kata, walaupun Nabi dah tak ada, tapi masih lagi dakwah dia tersebar. Ingat tak Abang Adam Kori? Abang Adam Kori lah, Dragon. Kau tak faham lah. Kan guru tari AF dulu kan. Dia berlakon jadi mafia Cina kan. Dia ceritakan saya, dia share maksud pengalaman kita berforum kan. Dia kata macam mana dia dapat Islam. Dia kata dia kata apa? Kalaulah Islam itu benar, dia kata tunjukkan aku Muhammad, dia kata. Tunjukkan aku Muhammad. Entah macam mana malam tu dia tidur, dia mimpi, dia nampak sesusuk tubuh tapi dia tak dapat tengok muka dia sebab cahaya tu terang betul. Dia kata, dia tak dapat tengok. Tapi dia nampaklah susuk tubuh seorang lelaki tapi dia tak dapat tengok muka dia sebab terang sangat, dan dia yakin itu Nabi Muhammad SAW. Terjaga daripada tidur, dia kejut kawan, bawa aku pergi masjid sebab aku nak masuk Islam. Terus mengucap dua kalimah syahadah jadi Masjid Jami' Kuala Lumpur. Cari imam kat situ terus mengucap. Dan untuk makluman semua, dalam tempoh dia Islam daripada tahun 2002 boleh pun 2003 boleh, sampai sekarang dia dah mengislamkan lebih daripada 8 boleh ke 9 boleh kawan-kawan dia yang lain untuk masuk Islam. Kita yang dah Islam daripada kecilnya, seko pun tak dapat. Seko seorang pun tak dapat. Seko pula kan. Penjodoh bilangan tak betul. Macam tu lah. Tunjukkan macam manakah Nabi ni walaupun dah tak ada, tapi kebaikan Nabi tersebar sehingga berjaya menyentuh hati orang untuk buka hati dia untuk masuk Islam. Nampak tak? Tanyalah orang yang suka, yang tiba-tiba masuk Islam. Cuba tanya dia. Kebanyakan mesti ada kaitan dengan Nabi. Jatuh cinta dengan Nabi, terpaut dengan kisah Nabi, kebanyakannya. Baru dia faham agama ni macam mana kan. Jadi kalau kita tengok Nabi ni dari segi akhlaknya, saya kata tadi kan, Nabi selalu kan berpesan kita. Nabi kata nak kita masuk syurga sebenarnya. Nabi nak pimpin kita masuk ke dalam syurga, tapi masalah bila kita nak masuk syurga adalah halangan dan rintangannya. Kita ni bila mati besok, kita akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat, ikut amalan masing-masing. Telanjang bulat, masa tu telanjang tanpa sibuk nak tengok orang lain punya. Bukan imam ke tu dia dah. Contohlah kan. Tak ada dah. Tak ada. Kan imam ni tu macam pengurusi wisata penduduk tu tak ada.
Samsul debat pun ada. Tak ada. Masa tu semua huru-hara. Nampak isteri lari, nampak anak lari, anak nampak ayah lari. Kan, ketua kampung, pengerusi persatuan penduduk nampak anak buah lari. Banyak bodoh tak settle ni. Sebab masing-masing takut kena tuntut. Nampak tak? Saya tak ada cerita panjang mana tu, maknanya kena ceramah lain. Dah 3 dah tajuk ceramah ni. Tak adalah, tapi pada ketika itu semua takut dituntut. Pada ketika itu matahari sejengkal. Lagi panas daripada Kuwait tadi tu. Sejengkal, bayangkanlah matahari. Sekarang yang berjuta batu jengkal pun ramai bising. Lambek onekon ni. Patutnya pada pagi tadi panas, tak boleh tahan. Macam tu lah kan, ngado kan, macam tu. Jadi pada ketika itu peluh disebabkan panas tu, peluh ada yang bergenang sampai buku lali, ada sampai paras lutut, ada paras pinggang, ada sampai telinga, ada yang lemas terus pun ada. Sampaikan ada yang sebut, ya Allah, masukkanlah aku dalam neraka terus, ya Allah, tak tahan dah duduk dekat padang mahsyar. Sedangkan neraka lagi teruk daripada padang mahsyar ni. Tapi nak tunjukkan keadaan, ikut amalan masing-masing. Suami nampak isteri lari, dahlah pandang isteri lari. Pandang senia pun isteri juga. Lah ramai betul isteri, senia pun isteri. Contoh, jangan fikir sadap nak berbini. Tapi semua ada tanggungjawab. Saya pun tak tahulah, ada satu video lama saya tahun lepas dah dikeluarkan balik semula. Kononnya ada kaitan dengan artis yang bercerai hari ni. Aku pun sudahnya aku pula kena balon dengan perempuan. Sebab saya cakap masa tu, saya kata macam ni, saya cakap orang lelaki bagi nafkah paling baik bank in, transfer, biar ada bukti, statement. Sebab bila bergaduh besok dia cakap, aku tak pernah bagi nafkah kat I, kan I bagi kat you. Tak ada. Sebab kita bagi kat tangan, kat dalam sampul envelope raya Cina tu. Faham tak? Saya kata transfer online tu paling baik. Ni tengah elok memanglah you, Allah susah kan. Bila gaduh dilupa kita dah bagi. Mana ada, dah nak bagi pun. You bagi itu duit lain. Lah duit lain pula. Tu dia. Kena transfer. Saya cakap macam tu dalam ceramah tahun lepas. Saya cakap macam tu. Besok, dan kadang-kadang ada isteri memperlekehkan suami. Sudahlah, setakat RM50 tak payah bagilah, pembondo ada marah begitu. Lepas tu saya ada ayat saya kat situ, jangan sampai ada orang ketiga datang. Lepas tu disalahkan, perampas lah apalah. Maksudnya bukan saya menggalakkan orang lelaki tu jadi curang, tak. Bukan. Tetapi maknanya dalam bab suami isteri ni semua kena main peranan. Nampak tak? Isteri, kalau dia sound lelaki dia setakat RM50 tak payahlah, dengan kerja abang gaji macam ni tak payah. Ada seorang mengadu kat saya macam tu. Bila cakap macam tu mempelekehkan suami, keadaan tu tiba-tiba datanglah orang yang ketiga. Kan jadi tak elok tu. Tapi ada tak salah isteri tu tadi saya tanya? Ada tak? Aduh. Kan? Laki tu hari-hari laki meniaga, laki jadi jaga, gaji abang berapa sen sangat, harap abang tak ada, semua makan duit saya. Allahu akbar. Nampak tak? Sedangkan rezeki Allah bagi. Nampak tak? Tapi ialah tu sebaik-baiknya, kena jaga hubungan tu. Susah sama-sama, senang sama-sama, macam tu. Ya. Ni pesan ni untuk diri sendiri ni, kan, bukan pesan ke orang saja. Nampak tak? Dah orang masuk dekat dalam tu. Hari ni rupa-rupanya Samsul Lebat dah tahu. Sebelum orang ni nak bercerai dia dah tahu. La ilaha illallah, sabarlah aku. Aku kata tak ada kono-mengono, cerita bagi umum tu je. Tapi nafkah kena bagi, ya. Nabi, akhlak Nabi sangat baik. Nabi sangat berlemah lembut. Nabi ini wangi. Jadi pemimpin tapi bau la ilaha illallah. Merayau bau. Bau apa ni tu kan? Bau gotah ada, bau tak mandi ada, bau apa? Bau bangkuk. Bangkuk dah berapa hari tak bercuci pun ada. Semua ada.
Jadi kena wangi. Nabi wangi-wangi, itu sebabnya kalau kita nak pakai minyak wangi, niatkan aku pakai wangian ni sebab nak ikut sunnah Nabi. Sebab apa? Kan saya cakap tadi, di padang mahsyar tu nanti kita akan bakal lintau ni, merayau-rayau kita mencari apa? Mencari bantuan. Sampai jumpa Nabi Adam, wahai Nabi Adam, bantu aku wahai Nabi Adam. Nabi Adam jawab apa? Nafsi, nafsi. Sendiri-sendiri. Nampak tak? Bantu aku ya Nabi Adam. Nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Jumpa pula dengan Nabi, jumpa Nabi Isa, jumpa Nabi Ibrahim, semua jawab sama. Nafsi, nafsi. Sekali jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, wahai Nabi Musa, bantu aku. Nabi Musa jawab apa? Nafsi, nafsi. Tapi ada tambahan jawapan Nabi Musa. Dia kata apa? Muhammad aja yang boleh tolong kamu ni. Sebab apa? Sebab Nabi Musa nampak dekat muka tu, nampak ada tu umat Muhammad, tanda tu ada, dia tahu. Bila sebut macam tu, kita pun carilah lagi. Jumpa Nabi ni nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Jumpa ni sendiri-sendiri. Akhirnya, masalahnya setiap jarak masa nak jumpa antara satu Nabi nak jumpa Nabi yang lain adalah 1000 tahun perjalanan. Ini saya ringkaskan, kalau tidak tak habis Syamah ni. Sampai tahun depan tak habis lagi cerita perjalanan tu kan. Sampailah jumpa dengan Nabi. Ni yang kita nak share ni. Sampai jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah. Kalau Nabi kita jawab, ummati, umatku, kemari, bertuahlah kita. Tapi kalau Nabi kata, kau siapa? Sesialah hidup atas dunia ni. Ataupun, ya Rasulullah, bantu aku Rasulullah. Macam pernah dengar suara. Tapi kat mana rupa masa selawat tadi dia tak berapa selawat sangat. Antara keluar dengan tak keluar suara itu yang Nabi tak cam tu, macam pernah dengar suara ni. Tapi kat mana orang tu selawat betul-betul, kau tak nak selawat. Sallallahu ala Muhammad, insya-Allah Nabi kena dia. Yang seorang tu Muhammad salam, yang tu hujung ambil tu ada harapan Nabi. Macam pernah dengar, tapi kat mana ya? Tu password yang pertama nak bagi Nabi kenal kita. Sebab apa nak bagi Nabi kenal? Apa bantuan kita nak dengan Nabi kita? Kita nak bantuan apa? Syafiqah, apa dah? Syafaat. Tahu, sabut tuan orang sikit. Syafiqah lah dengar kan? Syafaat. Syafaat Nabi ni macam mana? Syafaat Nabi, jangan risau. Samsul Ubat tanya, Samsul Ubat jawab. Puih betul, nunggu jawapan kan koma, ya kan? Tapi okey lah, diam tu okey. Saya pernah camah kat satu masjid kat Kuala Pilah. Saya tak nak sebut lah masjid mana, camah maulud. Apa maksud selawat makcik? Apa maksud selawat? Seorang makcik tu nyaut, nak camah lah, tanya pula. Kena saham pula aku. Wang asam betul. Menyesal pula aku tanya. Samsing betul makcik ni. Tapi orang tua ni dia ikhlas, dia jawab terusnya. Saya pernah ceramah dekat satu pusat aktiviti warga emas Pawai di Jempol, Negeri Sembilan. Saya masuk ke dalam dewan tu, tengok semua orang tua ni orang perempuan. Lah, tak ada botol lelaki ni, saya cakap. Menyaut makcik seorang. Lelaki habis mati dah. Saya punya tergalak lah, ya Allah, berair mentah saya 5 minit tak boleh ceramah. Nyaut dah tu. Lagi habis mati dah. Ya Allah, gali hati saya. Betul. Kan? Jadi bila saya tanya tadi, kan? Bila kita pasal password tadi kan. Saya tanya apa tadi soalan tadi? Syafaat. 3 jenis syafaat. Pertama, dapat keringanan di padang mahsyar. Orang lain tahu ni, kita relax, ya sajuk, ya. Satu. Kedua, yang kita nak benar, dapat masuk syurga tanpa hisap. Tak ada roadblock. Masuk tahu. Ingat tak peristiwa Isra wal Mi'raj? Nabi naik satu tangga sampai jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa suruh tinjau, kau nampak tak tu? Itulah dia. Yatrib, tempat yang kau akan berhijrah tak lama lagi. Kau nampak tak tu? Yatrib nama-lama Madinah lah. Kau nampak tak tu? Itulah dia 70,000 orang umat kau yang akan masuk syurga tanpa hisap.
70,000 saja ke? Tak, setiap 70,000, setiap seorang daripada 70,000 tu bawa 70,000 lagi. Dan setiap satu daripada 70,000, 70,000, 70,000, 70,000 tu bawa lagi 70,000 lagi. 3 layer. Mudah-mudahan kita yang datang hari ini termasuk dalam senarai itu. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, dah masuk dalam neraka. Sebab dosa mengumpet ya. Ada ya. Melagu-lagukan orang, mengutuk orang, ada ya. Kan Samsul Debat lalu tadi pun diumpatnya Samsul Debat maafkan. Ramai tadi tingginya orang cakap tu tadi. Salah pula Samsul Debat tinggi. Dalam TV nampak tua, oh hajar betul. Yang itu pun saya maafkan. Tak ada masalah. Kan? Jadi ada dosa dah masuk dalam neraka dah. Tapi disebabkan ada secebis kata Nabi. Ada sedikit keimanannya kepada Allah dan Rasul, maka Nabi datang selamatkan, transfer terus masuk ke dalam syurga. Kalau itu pun kita tak dapat, berhentilah jadi orang. Macam tu lah kan. Itu sebabnya usaha kena ada. Datang surau, datang majlis ilmu, semayang, sunat, buat. Ini lepas semayang maghrib kan, berapa ramai yang buat Qobliyah Ba'diyah? Kita tengok yang Qobliyah Ba'diyah ni. Berapa ramai buat? Ada tu bersandar kat dinding ni. Macam, kau buatlah, aku dah banyak dah. Macam tu lebih kurang. Sedangkan salat Qobliyah Ba'diyah ni, nak cover mana yang kurang dalam semayang kita. Lepas tu zikir pula. Nampak tak? Ada usaha. Macam contoh orang datang semayang maghrib. Lepas semayang maghrib, perasan tak orang tua-tua dulu-dulu, ada perangai dia bila dia dah habis semayang maghrib, situ dia duduk, dia tak beranjak. Perasan tak? Rupanya ada. Nabi sebut barang siapa yang duduk pada waktu maghrib, tunggu sampai waktu isyak, walaupun dia duduk ke tempat solat dia dapat pahala seolah-olah dia masih lagi bersolat. Tu yang masa tu dia tak beranjak, situ duduk sampai isyak kan. Lepas dia nak semayang, barulah dia datang masuk saf. Iya. Tu sebab semayang yang paling borek orang nak datang semayang berjemaah adalah pada waktu subuh dan isyak. Itu memang golongan-golongan yang senang meninggalkan semayang yang itu adalah golongan munafik. Dikatakan kan. Dan kalau kita tengok kenapa subuh payah, sebab walaupun rakaat yang paling sikit, sebab cabaran tilam dan isteri suaminya ada di rumah, kesejukannya melampau, mimpi yang mendendangkan, pelbagai cerita. Lepas maghrib kalau balik ada harapan tak datang lagi. Balik lu, kan jumpa ya? InsyaAllah tak jumpa. Macam tu lah. Balik cerita tadi, usaha kena ada. Kan? Usaha kena ada. Jadi rugilah kita kalau itu syafaat yang kita nak kerja. Jadi apakah password dia? Ada 2 password. Password yang pertama, nak bagi Nabi kenal adalah sebut nama Nabi. Nabi kata, faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Tengok penyanyi tu, dia suka kat perempuan tu, dia sebut nama Zai, 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 Zai. Suka dia kat Zai tu. Siti Haida, suka kat Siti Haida. Oh Fatimah, Fatimah. Isabella, Isabella. Kan, apa lagi? Amalin, suka budak India ke budak Melayu tu. Apa nak? Kan, apa? Zalika, Zalika, Zalika. Apa lagi? Macam-macam. Amalina, lagi apa lagi? Fiona. Ya. Betul. Samsul tak ada. Lagu lelaki tuan-tuan pakai tak laku lah tuan-tuan. Samsul Debat. Memang tak ada. Orang lempar tak ada lah. Tak ada sadap lagu tu tuan-tuan. Kan? Tak ada. Tapi ada seorang yang kita sebut nama, itulah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana sebut nama Nabi ni selawat. Nabi kata apa? Inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Orang perempuan baju hai kupi kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abang minum bang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Basuh kain nak masuk dalam washing machine.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini tunggu terperanjat baru selawat. Terperanjat nampak lagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masa bila balik dah pelas kotul lagi tu. Dia terperanjat. Kau dah tak ada buat dah. Nampak tak? Iyo, selawat banyak-banyak. Ikut. Nampak ya? Sebut nama Nabi. Malahan Nabi kata al-bakhil. Al-bakhil, apa maksud bakhil? Apa maksud bakhil? Ui, orang sini pandai bahasa Arab. Dia belajar dengan P. Ramli dalam kitab Labu-Labi. Tak ada betul lah tu. Sebab P. Ramli ni dia banyak pakai perkataan Arab kan. Dia pandai dakwah P. Ramli ni dalam filem dia. Macam tu lah. Al-bakhil, orang yang paling kedekut kata Nabi. Al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam salli alaih. Orang paling kedekut bila sebut nama aku dia tak selawat. Bayangkanlah kedekut. Kenapa cakap kedekut Kalau kita tengok dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali menggambarkan malaikat tu kepala dia sampai bawah arasy Allah, kakinya sampai ke dasar bumi yang ketujuh. Sayap yang sebelah tutup bahagian barat bumi, sayap yang sebelah tutup bahagian timur bumi. Bulu-bulu pada sayap tu pula menyamai jumlah makhluk yang ada dalam dunia ni. Besar ke tak besar? Tak cukup besar lagi. Itu dikatakan antara saiz malaikat yang terkecil. Malaikat maut, malaikat lain lagi besar. Itu baru kata saiz Jibril baru. Tapi nak gambarkan dalam kitab Mukasyafatul begitu apa? Imam Ghazali beritahu apa? Setiap kali satu umat Muhammad selawat ke atas Nabi, Allah akan memerintahkan malaikat dengan saiz yang macam tadi itu menyelam ke dalam lautan nur arasy Allah, menyelam dalam lautan. Bila dia keluar balik, dia kibas-kibaskan sayap dia, akan tertitislah satu titisan pada bulu-bulu yang banyak yang menyamai jumlah makhluk tadi. Setiap satu titisan, banyak tak titisan tadi? Setiap satu titisan itu menggambarkan jumlah malaikat mendoakan keampunan dan kesejahteraan orang yang berselawat. Dengan tahap sekali selawat tahu. Bayangkan kalau berpuluh kali, beribu kali. Jadi betul tak kalau sebut nama Nabi tak selawat jadi kedekut? Betul. Bukan kodokut ke dah, bapak kodokut dah. Ataupun kodomut, kodokut campur komut. Oh sah lah kan. Sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau nama suami kita Muhammad, isteri panggil daripada dapur, Bang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan. Hanya untuk Nabi tu, untuk kau dah. Faham tak? Tapi dia dengar tu saya niat untuk Nabi. Tak apa. Faham tak? Pernah satu ketika ada seorang sahabat, dia bermimpi bertemu, masa tu Nabi dah tak ada, dia bermimpi bertemu dengan Nabi dalam mimpi dia. Dia nampak Nabi, tapi Nabi memalingkan wajah Nabi. Dia tanya, kenapa ya Rasulullah, kau marah aku kau? Tak, aku tak marah kau, tapi aku tak kenal kau siapa. Kemudian dia cakap lah, bukankah semua orang memberitahu engkau lebih kenal umat kau? Kau lebih mengenali umatmu daripada kau mengenali kedua ibu bapamu sendiri. Nabi jawab, memang benar. Aku lebih mengenali umatku lebih daripada aku mengenali kedua ibu bapaku sendiri. Tetapi aku tak kenal engkau siapa, kerana di sepanjang hayat kau tak pernah sekali pun kau berselawat kepada aku. Terjaga dia daripada tidur, menangis. Semenjak daripada itu dia mewajibkan diri dia berselawat tak kurang 50 kali sehari kepada Nabi. Dan selang beberapa minggu dia berjumpa dengan Nabi sekali lagi dalam mimpi, dan Nabi sebut, sesungguhnya kali ini aku sudah kenal akan engkau. Soalan bocor yang pertama, selawat banyak-banyak. Ya. Kedua, nak bagi Nabi kenal kita, apa dia cara dia? Caranya adalah buat apa yang Nabi suruh, tinggalkanlah apa Nabi larang. Dalam arti kata lain, hidupkanlah sunnah Nabi. Apa Nabi pesan? Nabi ni sayang kat kita. Banyak tanda Nabi sayang kat kita. Tadi satu, rindu tu. Kemudian apa lagi tanda Nabi sayang? Nabi kata, faman ahya bisunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah.
Barang siapa yang hidupkan satu sunnah aku, maka sayangkan aku. Dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Nabi tak sebut hidupkan 10 tau. Satu je. Sayanglah tu. Dia tak nak susahkan umat dia. Satu je. Makna pesan Nabi tu apa dia? Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Pilih sunnah Nabi yang paling senang. Tadi, minyak wangi. Paling senang. Dia tak sebut mesti beli minyak wangi tu yang LV ke, mesti beli yang bau-bau yang macamnya, yang harga beribu. Tetapi Nabi ajar apa? Nabi pilih wangi-wangian, dan Nabi biasanya pilih yang terbaik. Macam tu. Contoh macam kita lah sekarang pilih minyak wangi kan. Cuba tengok, ni okey tak bau ni? Tak okey, tanya kawan ni. Yang ni okey. Kita pun beli, dapat satu lagi pahala sunnah. Beli minyak wangi satu, dapatkan minyak wangi satu, tapi pilih yang terbaik tu dapat satu lagi pahala sunnah, sebab pilih yang terbaik. Nampak ya? Bau tak nak lah berbusuk warna ni, tongit warna bau kan. Contoh kan kita pilih kan, pilih yang terbaik. Kan? Jadi hidupkan satu sunnah Nabi. Apa lagi? Sunnah yang senang-senang. Nabi ni bersih. Kenapa kau bersih sangat ni? Nabi kan suka yang bersih-bersih. Itu sebabnya Nabi kalau pakai jubah, Nabi suka warna putih. Kita pakai warna putih kan. Lagi satu lagi, kalau kita nak ikut sunnah sebenarnya, kalau ikut Arab betul-betul lah kan, pakai jubah lengan panjang, bukan jubah lengan pendek. Boleh pakai jubah lengan pendek. Yang saya pakai ni kurta, bukan jubah kan. Jubah lengan pendek. Apa beza lengan pendek dengan lengan panjang? Jubah lengan pendek orang Arab bawa tidur. Dia tak bawa pergi semayang. Tapi orang puncak Saujana banyak pakai jubah lengan pendek bila pergi semayang. Tak adalah kata batal semayang tu, tak. Cuma kalau tiba-tiba lah puncak Saujana ni jemput imam daripada Arab Saudi datang, dia ni nak semayang, nak tidur tak? Macam tu lah kan? Jadi macam tu lah ya. Kemudian Nabi ni seorang yang senyum je. Senyum banyak-banyak. Kau ni tersenyum pahal kau? Sunnah Nabi. Macam tu lah cakap. Faham tak? Nabi kalau masak, Nabi lebihkan kuahnya. Kenapa pula? Sama apa? Dah koma dia lagi. Nabi masak lebihkan kuah sebab Nabi nak bagi dekat orang semua rasa, termasuklah jiran baginda yang berbangsa Yahudi pun dia bagi. Jadi kalau lepas ni kita masak lebihkan kuah, banyak betul kuah kau baik, bergonang-gonang kuah. Sunnah Nabi dapat pahala sunnah. Banyak kuah kau baik, anak ni gomah hirup tak dapat pahala tu. Macam tu kan, dapat pahala kan. Sebab Nabi ni macam tu. Kemudian begitu juga kan, Nabi ni tersenyum tadi sampaikan ada orang buat ni. Nabi kan pakai kain ridak tu. Ada satu kali tu Nabi pakai kain yang terbuat daripada benang Najran. Benang tu kasar. Seorang badui tu dia nak kain tu, dia hentam azab bertanda ni leher Nabi. Saya hari tu ceramah di Kuantan, dekat satu masjid di Kuantan, balik daripada umrah tu lah. Boleh pula budak tadika tu satu soalan dia kata. Masa Nabi Nabi wafat, rambut Nabi panjang mana? Soalan kau kata kan. Macam tu. Kebetulan ada pula Tuan Qadi datang. Soalan tu biar Qadi jawab. Saya kata macam tu. Kan, yang kita tahu tak ada pula yang kita jumpa ayat kan, Nas beritahu masa Nabi wafat tu rambut Nabi panjang mana. Tapi yang kita tahu sepanjang hayat Nabi, rambut Nabi antara bawah telinga ataupun sampai bahu, tapi kemas. Tu penting. Macam-macam soalan tanya kat budak tadika ni. Tak apa dipikir, macam-macam fikir kan. Macam tu lah budak tadika ni main-main. Dia balik je, tok tanya, tadi belajar apa? Belajar agama. Bagus. Kau belajar dengan siapa? Dengan Ustazah Jamilah. Ustazah yang lawan. Ustazah kau ajar pasal apa? Pasal malaikat. Bagus. Kau belajar malaikat apa tadi? Malaikat Jibril. Sekarang Tok nak tanya, malaikat Jibril buat apa? Menurunkan wahyu. Pandai cucu Tok. Tapi kan Tok, dia tanya pula Tok apa benda kan dulu lepas pada Nabi Muhammad SAW dah tak ada wahyu lagi dah kan. Habis sekarang Jibril buat apa? Dia tu, soalan kau. Jibril buat apa tanya wan? Haru Tok Kau pergi tanya wan kau. Macam tu
Poi dia ke dapur, Wan dia dah mengelabah. Wan dia copek sampai pinggan, bebek basuh pinggan. Wan, mau makan lah kau pergi tanya atuk kau. Tak nak dia jawab dah. Yang atuk tengah baca surah Abah mikir, ya Allah ampunlah aku. Atuk cakaplah tuk. Dia tak payah hati lagi tak dapat jawapan. Atuk lipek sok kamar tu. Kau jangan tanya banyak. Jibril dengan atuk kau sama makan pencen lah. Dia kata, la ilaha illallah. Dibabitkan dengan malaikat pun makan pencen macam dia. Jangan kau cakap ialah wallahu alam, tak ada siapa yang tahu cu. Dan sudahlah. Tak pun kau telefon pejabat mufti tu. Untuk boleh tak tuk tolong tengok antuk. Sekarang Jibril buat apa? Mesyuarat majlis fatwa itu dah bincang. Aduh, tak ada siapa tahu dah. Kan Allahu alam, Allah je yang Maha mengetahui, kan. Jadi waktu dia tarik tu, maka kulit Nabi ni cerah. Tapi taklah putih melepak sangat dan tak adalah gelap sangat, tapi kulit Nabi cerah. Jadi bila tarik kain najran tu tadi tu bertanda Nabi macam mana? Nabi senyum, ambil lah. Cuba kalau kita bertanda kau pahal kau ni baik. Macam tu kita kan. Risau ni balik. Itu kalau kita Nabi ni salam. Apa lagi Nabi? Nabi sentiasa bagi salam. Tengok akhlak Nabi. Nabi ni pemimpin ni. Pemimpin angkatan tentera. Pangkat Nabi tinggi. Nabi pemimpin nombor 1 di Madinah. Berjaya menjadikan semua lebih daripada 200 suku kaum di Madinah menandatangani Sahifah Madinah, perjanjian Madinah ni. Tak ada banyak cerita, setuju Nabi jadi ketua. Nampak? Tapi Nabi bagi salam. Dalam semua keadaan biasanya Nabi bagi salam dulu, sehingga ada sahabat yang menyembunyikan diri semata-mata menyuruh tu sebab nak bagi salam kat Nabi dulu. Baru nak bagi salam, Nabi bagi salam. Lah kau tahu ke Rasulullah? Nabi kata, besok kau ada, aku agak-agak, kau pun ada, aku bagilah salam. Tak dapat Nabi salam dia. Apa hukum bagi salam? Sunat. Apa hukum jawab salam? Wajib. Tapi ada beberapa keadaan yang tak wajib jawab salam, dan ada salam yang kita tak nak dengar jawapannya. Yang pertama, tak wajib jawab salam bagi salam main-main. Assalamualaikum. Piwit. Tak jawab dosa. Eleh sombong. Tu tak payah jawab. Kan yang kutu-kutu lepak tetapi jalan tu. Satu lagi, salam yang diberikan dalam tandas RNR. Dia riang betul dapat masuk toilet tu, masuk. Assalamualaikum semua. Kawan tu tengah menyangkung. Waalaikumsalam. Tak payah jawab. Begitu juga salam yang dilafazkan oleh imam di penghujung solat, jangan kau jawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Nampaklah muka orang. Salam jangan. Haru imam tu jangan. Ya, tak pernah lah orang salam lain macam lah. Puncak sarjana ni jawab salam lah dia. Badabar dia nak bagi salam lah senyap pula kan. Dan begitu juga salam yang kita tak nak dengar jawapannya adalah salam yang disampaikan di kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur, kata. Assalamualaikum. Salam. Lama tak nampak. Nyawaknya kan. Tapi sebaik-baiknya jangan kita bagi salam Assalamualaikum ya ahli kubur, jangan kasar. Kan kasar. Sebut Assalamualaikum ya ahli diyar. Kan kita seolah-olah macam inilah. Selamat salam sejahtera kepada kamu semua yang bakal dibangkitkan. Macam itulah. Ini Assalamualaikum ya ahli kubur. Dan tahulah dan kat kubur dia jawab contohlah kan. Kasar botol mentang-mentang kau jalan atas tu. Assalamualaikum ahli kubur. Dia jangan. Ya, jangan. Memanglah betul dia berada dalam dunia yang berbeza dah. Tapi kita bagi salam tu adab bagi dengan bahasa yang baik. Macam itulah. Kan? Tu ada seorang budak tu. Kau pergi tengok atuk kau. Nenek yang marah. Pergi tengok atuk kau. Sian atuk kau. Sian atuk kau seorang. Memang dalam kubur seorang. Cucu jawab macam tu. Pergilah. Yalah. Dia pun pergi sampai kat kubur. Assalamualaikum ya Allah. Kau ampunkanlah dosa atuk ni. Banyak dosa. Menyaut dalam tu. Apa kau cakap tu? Atuk kita marah lah. Minta maaf lah. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa atukku ni. Dia orang baik ya Allah.
Kalau tak kalah dia di dalam syurga. Kasih dia. Baik atuk kita. Salah kubur atuk kau belah sanun. Salah kubur. Dia tak pernah pergi tuan-tuan. Jadi cerita tuan-tuan tak ada dalam kitab dah. Ni cerita. Ha? Ya, Nabi bagi salam. Kemudian yang kedua, Nabi senyum. Senyum Nabi adalah senyuman yang sentiasa manis. Sehingga kan orang semua merindui nak tengok Nabi tersenyum. Tu dia. Senyum Nabi manis. Senyum. Orang perempuan pandang suami senyum dapat pahala. Iya. Pandang suami senyum. Suami balik rumah ya. Bang. Tentu lah. Jangan menyingai lah. Suami dah canya lah. Kau tengok aku kau tu. Tengok abang lah. Siapa lagi. Anak-anak semua macam ni. Kau salam mak kau. Rasa tak lama dah ni. Macam tu lah. Senyum ya. Senyum ya. Kemudian bersenda gurau. Syukur. Nabi pun bersyukur. Nampak? Pemimpin yang sentiasa bersyukur. Kita pun bersyukurlah dengan apa yang kita ada. Nabi kata manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Nabi kata syukur. Pernah satu ketika Nabi baring dekat dalam selimut dah dengan isteri Nabi. Nabi kata apa? Wahai isteriku, sudikah kiranya kau izinkan aku untuk pergi bersolat sunat barang seketika? Nampak? Sudikah kau izinkan aku tu bukan makna Nabi takut bini tak, tapi Nabi berbudi bahasa puitis. Sudikah kiranya kau izinkan aku untuk pergi bersolat barang seketika wahai isteriku? Apa jawab Aisyah? Tidaklah aku lebih gembira kalau kau terus bersama dengan aku di dalam selimut ini ya Rasulullah, tapi pergilah kau ya Rasulullah. Balik kamu buat. Sudikah kiranya isteri abang izinkan abang pergi minum kat kedai mamak kat depan tu barang seketika bersama dengan kawan abang? Kan? Isteri pun jawab, tidaklah saya lebih gembira kalau abang terus bersama dengan saya di dalam rumah ini, tapi pergilah abang, jangan lupa roti canai 2 dengan teh tarik ikat topi. Contoh kan? Bahasa puitis contoh. Ni tak, suami baru nak try. Sudikah kiranya kau izinkan abang pergi sekejap minum dengan kawan abang? Abang makak pergilah. Dia nampak jangan macam tu. Kan? Nabi bahasa puitis. Kemudian bila Nabi bangun pergi solat, Aisyah terdengar bunyi macam air mengelegak. Bunyi apa tu? Rupanya bunyi Nabi sedang menangis ketika ambil wuduk. Nabi solat, Nabi nangis. Nabi rukuk, Nabi nangis. Nabi berdiri, Nabi sujud, nangis, doa, menangis. Aisyah tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Bukankah engkau tidak ada dosa kepada Allah? Maka apa jawab Nabi? Maka salahkah aku menangis sebagai tanda syukur kepada Allah yang menjadikan aku tak berdosa? Nabi tak berdosa menangis. Kita kalau Allah doa. Iya. Sebab kan. Kemudian apa? Nabi bersenda gurau. Nabi pun bersenda gurau. Jadi pemimpin tak ada serius je. Nabi bergurau dengan rumah. Bergurau dengan anak cucu dia. Pernah Nabi balik kan, anak cucu dia naik dekat belakang Nabi. Nabi jadi kuda. Kemudian cucu-cucu Nabi tu, anak-anak Nabi dia usik kepala Nabi macam tu. Ada sahabat nampak Rasulullah dia biar cucu main kepala dia kata. Itu terjemahan, tak ada macam tu burak dah. Apa nak punya gombau pula Nabi cakap tu. Dia terkan-kan mula kan. Usik kepala. Bila dah usik kepala tu, tak lama lepas tu bila dah habis bergurau tu kan, semuanya berbaris. Seorang-seorang Nabi cium. Semua salam, Nabi cium dahi seorang-seorang. Cium dahi seorang-seorang. Bila last kita cium dahi anak kita. Tapi sahabat tadi kata, dia menangis sahabat tadi, ya Rasulullah, aku sendiri pun tak pernah cium dahi anak aku seperti itu. Nabi jawab, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak layak untuk disayangi. Itu sebab cium. Janganlah dah 10-20 tahun tak cium anak. Mak nak cium kau, tak dapat dah. Memang lari budak tu. Kau dah biasakan. Walaupun anak dah tingkatan 5, walau anak dah masuk universiti, balik salam cium, peluk cium. Ya, kasih sayang tu. Nabi bersenda gurau dengan isteri Nabi. Nabi ni kalau panggil isteri Nabi romantik. Ya Humairah, wahai pipi kemerah-merahan. Balik nanti buat
Wahai pipi, tak apa pipi kau ni. Nak kata perang biru, nak kata biru bolang-bolang pula. Dah hari ni make up lebih dah koruh pula nampak gitu kan. Maksud itu panggil nama baik lah. Ayang anja. Kan? B lah mengeletek nyawa orang lagi. Kan? Baby, baby. Ni ramai baby dalam rumah tu. Menyampah dan kan? Orang perempuan ni dah tua baik cara tua tak apa. Abang Haji, kan elok tu. Pergi ke mana Abang Haji? Lain jawapan. Abang ke surau. Kejap nanti bang balik Okay bang, take care. Puncak sarjana macam tu orang tua cakap take care, tak kena ha. Ini tak orang tua tu tengah siap pergi mana atuk Poi surau buta. Ha kan lain jawapan tu. Ha mak, tu kan. Tak nak cakap manjo-manjo. Faham? Baru dia jadi. Nabi kalau minum dengan isteri Nabi tu, Nabi cakap, ya Humairah. Masa tu Nabi nak tegur isteri Nabi pasal masakan di masin. Tapi ya Humairah, ada apa ya Rasulullah? Tengok panggil pangkat Nabi. Ada apa ya Rasulullah? Pangkat Nabi. Jadi kalau suami gitu, panggil pangkat dia. Pangkat suami tu. Ada apa wahai suamiku? Jangan pangkat dekat luar tu. Ada apa wahai pengungsi surau? Allahu Akbar. Ada apa wahai operator pengeluaran? Marah lagi tu. Mentang-mentang kawan tu kerja kilang, marah dia. Tukang kebun sekolah, semua nak sebut dia. Ada apa wahai suamiku? Nabi kata apa? Ada apa ya Rasulullah? Nabi jawab, ingat tak masa mula-mula kita kahwin tu? Kenapa Rasulullah? Kan kita makan bersuap. Ingat ya Rasulullah? Kau suapkan aku dulu. Tengok Nabi, akhlak Nabi. Dia dah tahu masakan tu masin. Dia boleh suruh isteri tu suapkan dia. Bila suap, Nabi kunyah 44 kali macam biasa. Tak ada Nabi baik muka masin, tak ada dah. Tak ada dah. Nabi kunyah, tahan, sabar ni. Sekarang bagi aku pula suapkan kamu. Bila Nabi suap aja, langsung Aisyah dicapai pinggan ke dapur. Ya Allah, masin ni. Kita macam mana cara kita tahu bini kita? Kau sini kau. Sini. Kau tahu tak darah tinggi aku berapa? Mak darah tinggi berapa? Oh gila tu. Marah waktu dia tuan-tuan, kan? Nabi memang. Nabi kalau minum, kan, kalau minum, tadi kau minum kat mana? Dia tanya isteri. Tadi kau minum kat mana? Tadi kau minum kat sini kan? Dia ikut bekas bibir isteri dia. Tadi kau minum kat sini kan? Aku pun minum kat sini. Ini contoh tak nak bagi faham. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu lah romantiknya Nabi. Kita pun kena buat macam tu. Tadi kau minum kat mana gaya? Sini ayo. Aku pun minum kat sini. Umat bau mulut kau tengok. Tak gosok gigi tu salah tu. Bau baeng kan. Gosok gigi dulu. Tak apa bau mulut kau ni kan. Tak apa makhluk punya bau kan. Lagi satu Nabi minum. Goliamek hati-hati lah. Hati-hati kau terkoncing kan, sabar. Dah. Nabi satu lagi, Nabi kalau minum air kosong, Nabi minum air masak ni, Nabi minum macam mana? Paling kurang 3 toguk. Contoh macam ni. Nak bagi faham kan nak minum mana dah? Contoh macam ni. Japek paling sunnah. Lebih tak apa. Jangan kurang daripada 3. Nampaklah terotip itu. Baik. Ini tak minum macam ni. Tak rapek pada sunnah tu, tapi puas hati dan tuan-tuan. Tapi orang surau ni handa tengok ni. Macam ni lah betul-betul. Nampak? Bagi cawan siap alih. Ini adab orang Melayu. Ya. Betul tak? Baru betul banyak masjid surau saya tahu pasangannya tak kono kan. Nampak ni. Macam tu tak bagi kat suami, bang jemput minum bang. Barulah suami ambil, makasih lah banyak. Tapi jarang tau orang bagi macam ni, tapi kosong. Jarang. Kan kurang-kurang kopi, kurang lah. Macam tu lah. Tak, ni nak bagi faham ya kan. Saya syukur dapat airnya, syukur. Samsul debat kau tak membalun bukan dia. Aduh, hai silap betul dia kata. Tak adalah, okey dah ni. Jadi bila suami bang minta tepuk minum bang, suami pun ambil macam ni. Nampak adab Ini tak minum bang. Sini lah bagi.
Suami ambil, kau ingat ni kelab malam ke apa? Itu dia. Bak kata orang, makan sirih berpinang tidak pinang ada di Kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak tegah dek budi dengan bahasa. Tu dia. Nampak tak? Ya. Bersama gurau. Nabi lagi macam mana dengan isteri Nabi? Nabi romantik. Nabi main koja-koja dengan isteri Nabi. Main lumba lari. Ada hari Nabi menang, ada hari bagi isteri Nabi menang. Nabi tak logik, Nabi kalah dengan isteri Nabi. Dengan tahap Nabi tu sebagai ketua angkatan tentera, Nabi ni tangkas kan? Tapi Nabi bengal lah. Jadi nak menang macam mana kan? Main lumba lari, main koja-koja dalam rumah tahu. Kalau nak buat dalam rumah, jangan kat luar. Nanti jiran nampak, saya apa kono tu siap gitu tu. Contoh lah kan, nampak kan. Adalah ambil gambar. Pen seorang tu siap lah samput lah sodut tu. Dia kata mana? Ayo sian ni. Lagi satu lagi jangan main nyuruk. Main nyuruk dah tua-tua main nyuruk. Kan? Awak jadi dulu teh. Bini pun yang 1, 2, 3. Laki pun nyuruk ni. Sampai tak dengar bunyi. Air masak lah, air dah, air dah botol tumpah, air dah lap apa semuanya. Lepas tu dah lupa apa nak buat tadi ya. Lupa nak cari laki sampai potang mana laki dan boy dia pelupa. Tengok kat luar motor ada lagi. Mana pai laki dah ni. Buat report polis panggil lah, imam datang. Imam lah ada seorang pula anggota polisnya. Poi cari. Rupa dah koreh dalam almari tu. Totolan ubek gagat. La ilaha illallah. Tu dia kan. Jangan main nyuruh. Satu lagi Nabi apa? Nabi dengan isteri Nabi. Kalau isteri Nabi nak naik kenderaan, naik unta, naik kuda, Nabi tadah lutut Nabi jadi tangga. Romantik betul. Lutut jadi tangga. Pijak naik atas. Kita kalau nak buat, kaji dulu kilogram bini kita. Jangan main tanah je. Allah. Apa kau makan ni timah hoi. Perak patah pula satu hal. Jangan buat. Ya, kaji dulu. Nengok semangat ramai ni. Dan begitu juga Nabi dan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Sonyap lah. Saya ceramah dekat Simpang Renggam, menyaut makcik tu, tak muat besen dah lah. Siapa suka pakai besen? Kau seorang pun tak muat. Nabi tu bokeh, Nabi tu basah tanpa seurat benang tu. Kemudian isteri Nabi siram kat Nabi. Nabi siram pula, bergurau, siram pula dekat isteri Nabi. Bila isteri Nabi siram lagi, Nabi kata, cukup wahai isteriku, habis air ni nanti. Balik tu buat. Kau tak ada bokeh pun tak apa dalam shower. Aduh, tak terdaya nengok siapa suruh tengok? Mandi malam, tutup lampu. Agak-agak ayo. Bang, anu pula laki dia ni. Tak ada. Buka lampu dah terbaring tu. Terperanjat tak besok. Itulah. Tak adalah buat mana yang boleh lah. Faham ya? Allah berair mentu kau tak tahu betul terbayang. Macam itulah Nabi ya. Kemudian apa lagi? Nabi juga bersendegurau dengan para sahabat. Nabi bersendegurau dengan para sahabat macam mana? Pernah satu ketika para sahabat ni dia makan buah tamar. Nabi pun makan buah tamar. Bila makan buah tamar tu, sahabat Nabi bila Nabi pandang topik lain ni, dia letak biji tu dalam pinggan Nabi, dalam piring Nabi. Makan letak dalam piring Nabi. Macam kita makan sate lah. Lidi tu letak dalam pinggan kawan kita, macam dia makan banyak. Macam tu lah. Dia letak ni, faham letak. Nabi pandang. Nabi nampak dah. Nabi tak tahu. Lepas itu sahabat tahu. Ya Rasulullah, banyaknya kau makan ya Rasulullah. Nabi tak marah. Kau yang letak tadi ya? Tak. Nabi senyum. Nabi kata, Alhamdulillah. Tapi kalian lagi hebat. Kenapa pula Rasulullah? Dengan biji-biji kau tolan betul. Sebab pinggir tak ada biji. Habis semua letak dengan Nabi. Nampak cara Nabi gurau. Nabi gurau tak kasar. Nampak tak?
Boleh juga Nabi rajin bersedekah, kan? Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekah seseorang Islam memanjangkan umur dan mencegah daripada mati dalam keadaan teruk, dan Allah SWT pula menghapuskan dengan sedekah itu sikap sombong, takbur dan membanggakan diri dari pemberiannya. Nampak? Nabi, kalau kita nak cakap Nabi ni miskin, macam tak logik. Sebab tak pernah sehari pun Nabi tak tolong orang. Tak pernah sehari pun Nabi tak tolong orang. Pernah satu ketika ada seorang lelaki datang minta bantuan dengan Nabi. Nabi kata apa? Kau pergi dekat rumah hujung sana, ada seorang perempuan dalamnya, kau bagi salam, kau minta bantuan, kau kata Rasulullah hantar kau ke sana. Rumah siapa dia tunjuk tu? Rumah Fatimah. Bila datang lelaki tu, tadi Rasulullah suruh aku datang ke rumah ni minta sumbangan, minta bantuan daripada kau. Menangis Fatimah. Kenapa Fatimah nangis? Sebab Fatimah kata, maknanya ayah dah tak ada bondo nak bagi dah tu, sampai tahap dia hantar ke rumah dia. Apa Fatimah bagi? Dia bagi rantai mas kahwin dia dulu. Lepas tu sahabat tabuh balik. Tapi nak ceritakan, pernah satu ketika pula, ni nak beritahu je kan, ada seorang lelaki Ansar jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, bantu aku Rasulullah. Nabi kata apa? Nabi kata, kau apa yang ada kat rumah kau yang boleh, yang kau ada, harta yang kau ada kat rumah yang boleh dijual? Nabi cakap macam tu. Dia kata ada dua kain. Dia kata satu kain boleh alih duduk, boleh alih tidur, satu lagi alih tempat makan atau minum. Bawa kemari, Nabi kata. Bila bawa dua kain tu, Nabi tanya sahabat, siapa nak beli kain ni? Siapa nak beli kain ni? Aku jual lah. Siapa nak beli kain ni? Seorang kata 1 dinar ya Rasulullah. Ada tak yang nak bagi 2 atau 3 dinar? Nabi tanya lagi. Kemudian aku boleh bagi 2 dinar. Boleh. Nabi pun ambil yang mahal ni, 2 dinar. Nabi bagi 2 kain ni. Nabi bagi 2 dinar ni dekat orang Ansar ni. Sekarang 1 dinar kau belilah makanan dan minuman untuk keluarga kau. Lagi 1 dinar lagi kau beli kapak bawa kemari. Nabi kata. Dia pun belilah kapak, beli makanan. Masa dulu mungkin nilai dia 1 dinar tu boleh beli makanan banyak, agak roti apa semua boleh beli. Kemudian tinggal 1 dinar dah beli kapak bawa ke Nabi. Nabi ambil kapak tu, Nabi tunjuk kepada Nabi, bolah kayu. Sekarang kau guna kapak ni, kau pergi bolah kayu-kayu yang ada, kemudian kau pergi jual. Nabi kata, dalam tempoh, aku tak nak jumpa kamu dalam tempoh 15 hari. Lepas 15 hari dia datang, dia bawa 10 dinar. Sekarang 10 dinar ni, sebahagian kau belilah makanan dan keperluan kau, sebahagian lagi kau belilah makanan, sebahagian lagi kau simpan. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang meminta-minta. Nabi kata. Nampak tak? Orang yang boleh meminta-minta ni hanyalah orang yang berhutang, orang yang terbelit oleh orang yang fakir, dan orang yang terbelit oleh hutang. Nabi kata, barang siapa yang sengaja meminta-minta, dia sihat, dia mampu, tapi minta-minta dengan orang, dibangkitkan dalam keadaan mukanya bernoda hitam. Nabi kata, makna kono berusaha, kena kojo dulu, bukan senang-senang minta. Hari ni ramai orang sihat walafiat, kojo tak nak, membosarkan lato-lato kat rumah. Paning pula, yang faham-faham, tak faham sudah. Tentulah. Ya, kena usaha. Begitu sedekah. Nabi malahan pada bulan Ramadan, Nabi paling cepat bersedekah, lebih cepat daripada angin yang dikirim. Kemudian yang keenam, Nabi juga mempertautkan silaturahim, jaga hubungan satu dengan yang lain. Sebagai ketua Nabi di Madinah, apa Nabi buat? Nabi persaudarakan Ansar dan Muhajirin. Apa lagi Nabi buat? Nabi damaikan Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ni berperang berpuluh tahun. Saya 120 tahun. Punya Tauruk dia bergaduh sampai terlupa sebab apa dia gaduh. Nabi tanya, kenapa kau gaduh? Tak tahu Rasulullah, dah lama benar dah lupa dah, janji gaduh. Akhirnya bila dah ramai Aus dan Khazraj jadi pengikut Nabi, Nabi damaikan mereka. Silaturahim jaga. Dalam satu hadis, semua orang kena ingat hadis ni. Nabi sebut apa? Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jangan kita buat. Orang nak putuskan silaturahim kita, hentak dia. Kita jangan. Kalau contoh kita salam dengan orang tu, aku minta maaf ya, banyak salah aku. Ikhlas kita pandang. Orang tu, yelah sama dengan aku, tapi orang tu sebenarnya tak maafkan kita. Dia salam kita, maka kita dengan Allah dah lepeh dah. Orang tu yang tak lepeh lagi. Nampak? Silaturahim ni bahaya sifatnya, sebab sifat Allah, sifat rahim Allah letakkan dalam perhubungan. Akhirat besok silaturahim ni akan bersuara, ya Allah, dia ni yang tak nak baik ya Allah. Dalam hati dia ni yang tak nak baik. Orang ni nak baik dah.
Orang dia dah minta maaf dah, dia ni yang belagak pun nak contoh. Jadi hati-hati, ya. Kemudian sabar. Nabi sabar. Kita tahu Nabi sabar macam mana, kan? Nabi sabar dengan isteri, Nabi sabar dengan sahabat, Nabi sabar dengan musuh Nabi. Nabi semayang, isteri Abu Jahal dengan isteri Abu Lahab boleh ambil isi perut unta letak dekat tengkuk Nabi yang tengah solat. Nabi tak balas pun, sabar Nabi. Apa yang li teruk kita kena cakap. Nabi kena lagi teruk. Nabi kena hina, Nabi kena baling batu, Nabi kena macam-macam lah. Tapi kita baru kena cakap sikit kat netizen dah mula melonting. Arwah abah saya dulu cakap apa tau? Orang kutuk kau, tetangga kecuping telinga kau. Arwah abah cakap, tak yo pula, tak ada tetangga tu. Habis tu, dia kau marah mana? Kenapa? Peduli kan lah. Seorang tak suka kau, ramai lagi suka kau. Dia kata macam tu kan. Macam tu lah, abah saya ajar lah mungkin. Kan? Jadi sabar. Itu sebab pernah satu ketika Saidina Abu Bakar dia kena maki dengan seorang Arab Badui macam-macam, tuntang kono. Saidina Abu Bakar masa tu tengah berburak dengan Nabi. Kemudian Saidina Abu Bakar pandang orang Arab Badui yang kutuk dia tu, senyap dia pun duduk bersambung burak dengan Nabi. Nabi senyum. Arab Badui tu masuk second round, dikutuk lagi, tong. Dia bangun sekali lagi Saidina Abu Bakar, senyap dia. Bila senyap, dia duduk sambung burak dengan Nabi. Nabi senyum. Kali ketiga, bila Arab Badui tu kutuk dia lagi, dia balas balik. Kali ni Saidina Abu Bakar tak tahan, dia balas balik segala binatang yang ada kat kebun itu, daripada unta sampai kambing, semua dia sabut dia. Kambing, unta, kan, lambu, semua sabut dia. Bila dah sabut tu, Nabi bangun, Nabi tinggalkan Saidina Abu Bakar tanpa memberi salam. Untuk makluman semua, kalau Nabi bangun tinggalkan majlis tanpa memberi salam, makna Nabi marah sangat. Itu habis marah dah tu. Kita kalau ada yang bangun tak bagi salam, sakit perut. Ada hal nak jemput anak balik sekolah, kita tak cakap, marah betul orang tak. Selagi tak sampai penampar kat muka tu, kita tak tahu dia marah kita. Betul tak? Tapi Nabi kalau bangun, itu akhlak Nabi. Macam mana nak cari ketua macam tu? Kono kutuk, senyum. Tapi Nabi bangun tak bagi salam. Saidina Abu Bakar kejar dia. Wahai Rasulullah, kau bagi tahu apa kesalahan aku, jangan kau biarkan aku keliru. Apa Nabi cakap? Nabi kata, waktu orang tu kutuk kau sabar kali pertama, kau terus berbual dengan aku tersenyum kerana aku melihat seramai-ramainya malaikat mengelilingi kamu dan mendoakan kesejahteraan dan keselamatan kamu. Kali kedua, bila orang kutuk kau lagi, kau terus sabar, aku tersenyum sebab aku lihat bertambah-tambah malaikat datang semua mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kamu. Tapi bila kali ketiga kamu balas balik cacian dan makian dia tu, aku bangun sebab apa? Malaikat tadi menghina kamu dan tempat malaikat tadi digantikan oleh syaitan yang menghasut kamu. Lagi-lagi, kutuk lagi. Apa lagi? Kau balon lah, unta, lambu, sabut. Tentulah lebih kurang. Itu sebab perasan tak, bila kita marah, kadang-kadang macam-macam kita sabut. Lepas tu malam waktu semayang, kenapa lah macam tu sangat aku marah? Sebab setan tadi. Itu sebabnya. Kalau nak marah tu nanti lu fikir dulu. Sabar. Kadang-kadang orang perempuan, kau bukan anak aku lagi, aku haramkan susu aku kat kau. Lah, bunuh dialog halal dia haram Sebab tak? Tapi bila malam menyesal, kenapalah aku cakap macam tu kat anak aku. Jangan, sabar dulu. Sebab tak? Ya? Tu kadang-kadang kita marah. Kau bukan anak aku lagi. Jangan. Memutuskan silaturahim. Jangan. Kita berdua dah tak ada apa-apa lagi. Kau jangan lalu lagi dah depan rumah aku ni. Dengan jiran ni. Jangan lalu depan rumah Dah lah, itu satu-satunya jalan nak keluar dari taman ni. Tak ada jalan lain. Jangan kita buat. Ya? Kemudian solat. Nabi sebut tentang solat. Jaga. Solat sunat kita tambah. Buat solat sunat. Siapa yang pergi umrah dengan kojak-kojak sembahyang sunat, kojak-kojak sembahyang sunat, sampai satu tahap sembahyang sunat apa ni? Apalah sembahyang lah. Dah tak tahu dah sembahyang sunat apa. Habis semua baik dah kacau. Kan? Orang perempuan dia rajin buat solat sunat tasbih kalau bulan puasa. Orang lelaki tak buat sebab tasbih dah banyak. Dia guru perempuan ni buat kan. Orang lelaki biasa dia tak tunjuk, dia buat sendiri je. Sembahyang sunat tasbih buat lah. Tak dapat buat, paling tidak sekali semua hidup kena buat. Ya? Macam mana nak buat? Tanyalah Ustazah dah main nak tanya. Kan?
Kemudian Nabi juga menunjukkan kasih sayang yang tidak terhingga. Macam saya kata tadi, sikit lagi ya. Saya kata Nabi sayang kita. Apa tanda Nabi sayang? Sayang benar Nabi kat kita. Antaranya, tadi saya dah cerita, salah satu juga Nabi, tanda sayang Nabi adalah Nabi minta, ya Allah, umat aku jangan kau bagi umur panjang-panjang ya Allah. Makna sebab Nabi sayang. Ini pahal pula. Ada orang cakap, kalau Nabi sayang kita, biarlah umur kita panjang. Sebab Nabi kenal umatnya. Lagi panjang umur, lagi panjang cita-cita. Jadi bila Nabi doa, minta umat aku jangan umur panjang-panjang, jadi kita boleh bajet. Tengok sekarang, 50 dah fikir dah, tak lama lagi nak pension. Masuk 60 dah pula pergi masjid dah, 50 dah pergi masjid dah, tak ada apa dah nak kerja, anak semua dah lepas. Dia tengah menghitung hari, dia bila boleh pergi. Betul tak? Iya. Itu sebab Nabi, hikmah di sebalik Nabi minta jangan panjang umur. Pada yang dah berusia emas, baru datang surau, jangan sogan. Dah tua baru datang surau, ustaz. Tua pun pencapaian. Yang muda-muda ni termasuk yang bercakap ni belum tentu sampai usia emas. Balik malam kang, terus joget kat bini, abang, tercokit sudu, mati, tak sampai panjang umur dah. Ada yang tidur dah tak bangun dah, mula dia keluar teori, dia dah cakap dah jangan sana kat tiang tu. Contoh, janganlah beralih lah, ni contoh ya. Macam-macam. Tapi sebenarnya jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat sebab mati tak syarat sakit. Nampak? Tapi Nabi sayang supaya kita boleh agak-agak. Nampak? Begitu juga Nabi sayang kat kita. Pernah satu ketika malaikat turun, Nabi malaikat beritahu, wah, kenapa? Nabi nampak muka Jibril pucat, kenapa kau? Tadi aku nampak Allah mengarahkan penjaga neraka agar menyalakan nyalaan api neraka daripada merah sampai jadi putih selama 1000 tahun. Lepas itu Allah perintahkan nyalakan lagi 1000 tahun daripada putih sampai jadi hitam. Punya panih api neraka ni, wahai Muhammad. Walau kalau terbuka lah sedikit pintu neraka tu, walau sebesar lubang jarum, hancur dunia ni. Lepas itu Nabi cakap, yang kau sedih kenapa? Kau takut kenapa? Aku takut aku masuk kau, kan tak ada dosa. Alangkan malaikat yang paling hebat Azazil pun Allah Ta'ala tak ampunkan dosa dia. Ini kan pula aku malaikat yang biasa-biasa. Macam itulah Jibril fikir. Cuma Nabi tanya, malaikat dia tanya, wahai Jibril, macam mana waman neraka tu? Neraka tu macam mana? Dia kata ada 7 pintu. Terlopeh pula cakap 7 pintu. Pintu pertama untuk orang kafir, untuk orang munafik, pintu orang menyembah api. Lepas tu ada satu tu neraka hutamah, ada satu tu neraka sa'ir. Neraka sa'ir ni apa? Orang yang dah diberi peringatan tapi tetap tak nak ikut. Dah dongar ceramah, macam-macam orang cakap lah, macam tu kat perangai. Jadi orang tu dalam neraka sa'ir tampik Sampai neraka yang ke-6. Dah cerita semua. Sampai neraka ke-7, Jibril diam, tak boleh cakap. Nabi tanya, neraka ke-7 untuk pintu ke-7 untuk siapa? Untuk siapa Jibril? Senyap dia, kau cakaplah untuk siapa? Akhirnya Jibril beritahu, sesungguhnya pintu yang ke-7 itu dikhususkan untuk umatmu yang berdosa kepada Allah. Berteriaklah Nabi, menangis sampai pengsan. Nabi terbaring di pangkuan, di ribaan Jibril. Bila Nabi bangun ya, Nabi sambil nangis-nangis, Nabi tanya, aku tahu ada satu pintu untuk umat aku, tapi ada tak seorang yang akan masuk dalam tu? Dengan harapan pintu ada, tapi tak ada siapa pun masuk dalam tu. Maka Jibril kata, ada wahai Muhammad. Sedih Nabi tahu masuk ke dalam rumah. Nabi tak bercakap seminggu, Nabi tak cakap dengan sesiapa. Nabi menangis, semayang nangis, tidur nangis. Nabi mengenangkan umat dia, macam tu sayang Nabi kat kita. Nabi kena baling batu kat Taif, kan? Gunung tu pun bergogar lah, Bukit Taif tu marah dah. Malaikat ni tunggu ni. Darah Nabi penuh dekat sepatu Nabi. Kalau tertumpah setitis saja, memang siap lah. Tapi masa tu malaikat tanya, wahai Muhammad, Jibril tanya, kau nak tak aku timpakan masyarakat Taif ni dengan batu-batu, dengan gunung ganang biar dia mati? Nabi kata jangan. Macam tu sayang Nabi ni. Jangan. Barangkali mereka tidak beriman pada Allah dan kepada aku, tapi mungkin anak cucu keturunan mereka akan beriman pada Allah dan kepada aku. Rupanya hari ini kalau kita pergi Taif, 100% penduduk Taif Islam. Nak tunjukkan jadi pemimpin ni, memaafkan pun penting. Ini jadi pemimpin boleh dendam dengan orang, kau siap kau siap kau, macam tu kan. Satu lagi,
Last waktu Nabi dah nazak kan bila kita baca khutbah takhir Nabi, ada setengah surah tu digantungkan khutbah takhir Nabi, kita baca, tengok tu checklist tu, dah baik belum, 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 kan Nabi beritahu kan. Dalam selepas Nabi baca khutbah tu, ada pandangan kata antara 6 bulan ke 2 tahun Nabi wafat. Dan Nabi mengalami macam kita juga, uzur kan? Nabi dah tak larat kan. Jadi masa tu, masa dah sampai tiba masa nak cabut nyawa Nabi, Allah pesan dekat malaikat maut, kau pakai lawa-lawa, wangi-wangi, kau pergi rumah kekasih aku ni, kau bagi salam, kalau dia bagi masuk baru kau masuk, dia tak bagi masuk jangan kau masuk. Nabi kita je dah pek macam tu, kita tak pek macam tu dah. Tahu-tahu dah depan muka, sampai ada dah tu gitu. Jadi Nabi, pada ketika itu Nabi terbaring, kemudian Fatimah dengar orang bagi salam. Kemudian Fatimah masa tu Nabi pun beritahu, wahai ayahandaku, ada seorang lelaki badan yang tegap, mukanya agak bengis tapi bersih, aku tak pernah tengok dia, pakaiannya sangat cantik sekali, aku tak tahu dia siapa. Nabi kata, ketahuilah wahai putriku, sesungguhnya itulah akan mengurangkan bilangan jumlah jemaah, akan menghapuskan segala kelazatan dunia. Itulah malaikat maut. Menangislah Fatimah sebab dia tahu dah masa ayah dia dah sampai. Panggillah dia masuk, Nabi kata. Masa dia masuk tu dia tanya, Jibril mana? Jibril tanya. Bila Nabi tanya Jibril mana, Jibril dah menyuruh siap-siap dah, sebab dia tak sanggup nak tengok malaikat maut nak cabut nyawa Nabi kita. Tapi masa dia tanya Jibril mana, Jibril dah sebut nama datang dia, aku di sini wahai Muhammad. Datang Jibril, wahai Jibril, tak ada ke berita yang boleh kau gembirakan, hiburkan hati aku ni? Maka Jibril kata, kau jangan risau, malaikat dengan bidadari syurga tengah komeh-komeh ni, hias syurga lawa-lawa untuk kau. Nabi jawab, maha suci Allah, tapi kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Ada tak berita lain yang kau boleh hiburkan hati aku ni? Kemudian dia jawab lagi, ni malaikat ni semua berbaris-baris ni, berbaris semua nak menyambut ketibaan kau di syurga. Maha suci Allah, tapi kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Nabi nak dengar pasal apa? Pasal umat dia. Akhirnya Jibril kata, wahai Muhammad, diharamkan syurga itu untuk orang lain melainkan setelah umat masuk ke dalamnya, barulah orang lain boleh masuk ke dalam syurga. Barulah Nabi senyum. Kemudian Nabi panggil, wahai malaikat maut, hampirlah kepada aku, cabutlah nyawa aku. Masa cabut nyawa Nabi tu, cabut nyawa Nabi tu, ya Allah sakitnya ya Allah. Tapi ayat Nabi seterusnya apa? Macam manalah umat aku nak tanggung sakit macam ni ya Allah, kata Nabi. Fikir umat dia lagi. Dan Nabi doa, ya Allah, kau berikanlah segala kesakitan umatku itu kepada aku ya Allah, supaya umatku tak sakit macam aku ya Allah. Macam itulah. Nabi Idris alaihissalam, dia baik dengan malaikat maut. Dia pernah minta, kau cuba cabut nyawa aku. Macam mana aku nak cabut nyawa kau? Tapi masa tu dia cuba, Allah Ta'ala izinkan, cabutlah nyawa dia. Bila tanya balik macam mana cara, dia kata ibarat binatang yang disiat kulit yang hidup-hidup. Macam itulah. Jadi waktu Nabi tarik nyawa tu sebabnya ada pandangan menyatakan kita ni mati tetap sakit, tapi kesakitan kita dah tinggal 1/3, sebab 2/3 lagi Nabi dah tanggung untuk kita. Tapi sakit tetap sakit. Nabi kekasih Allah pun sakit. Malahan ketika dah nak kiamat ni, semua nyawa dah kena cabut semua. Lepas tu Allah Ta'ala perintahkan, semua aku dah cabut dah makhlukmu ya Allah, aku dah cabut dah nyawa. Kau cabut nyawa malaikat semua, dia cabut nyawa malaikat semua. Dah cabut nyawa malaikat semua, tinggal malaikat maut dengan Allah je. So sekarang nak buat apa ya Allah? Kau cabut nyawa kau sendiri. Bila Allah perintahkan malaikat maut cabut nyawa dia sendiri, masa itulah malaikat maut cabut, baru dia tahu, ya Allah sakitnya dia kata. Kalaulah aku tahu sakit macam ni sakit dia, tentu orang yang beriman dulu yang aku cabut dulu lagi lembut aku tarik. Dia ingat dah lembut lah, tak cukup lembut lagi. Macam itulah sakit. Jadi kisah ni yang terakhir ni menggambarkan, saya nak beritahu, itulah sebabnya tak patut bona kita tak sayang kat Nabi. Kita kena sayang Nabi betul-betul. Sayang isteri boleh, tapi kenapa sayang Nabi? Sebab Nabi ajar kita sayang isteri.
Semua ingat Allah dan Rasul. Kenapa kita datang surau? Sebab Nabi khabar, Nabi bagi tahu apa? Kalau ikutkan hati aku nak bakar je rumah orang yang tak pergi sembahyang jemaah, khususnya lelaki lah. Ikut cita-cita Nabi, tapi Nabi tak buat. Kalau Nabi buat jadi sunnah. Dah tak tahu lagi orang pergi bakar rumah orang tak pergi sembahyang jemaah, seorang rumah kena bakar. Imam lambat sampai dah rumah imam nak kena bakar, ni contoh. Macam itulah ya. Jadi itulah dia pemimpin yang terhebat, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukuplah sekadar itu. Saya faham cara pandang tu, saya faham. Tonton topat, orang dah lapar ni, tak faham kau. InsyaAllah saya faham kan. Lagipun tadi tak dapat kopi kan. Jadi pek air kosong ya. Jadi mudah-mudahan. Jadi saya gurau tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan sama-sama. Kesimpulannya Nabi sayangkan kita, kita sayanglah Nabi. Dua password jangan lupa. Selawat banyak-banyak, hidupkan sunnah Nabi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bak kata orang sepada-pada tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua, walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa.